Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah sama-sama kita menghayati pada malam ini berkenaan dengan hadis yang ketiga dalam bab ikhlas. Hadis yang ketiga dalam bab ikhlas iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Ummul Mukminin, ibu kepada segala orang yang beriman. Maknanya bila Nabi mati, bila Nabi meninggal dunia, sahabat-sahabat tidak boleh berkahwin, haram ke atas para sahabat, ke atas umat Islam berkahwin dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Sebab ada dah sebelum Nabi wafat tu ada dah cuk ni nak kaya nak isteri Nabi ni, bila Nabi meninggal, ni aku nak nikah dengan dia, ni aku nak nikah dengan dia. Lepas tu Allah Ta'ala menurunkan ayat Allah Ta'ala haram tak boleh nikah. Lepas Nabi mati pun, walaupun Nabi mati, tak boleh nikah dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath. Tidak ada hijrah selepas pembukaan Mekah. Walakin jihad wa niyah. Tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Dan wa ijastunfirtun fanfiru. Apabila kamu diminta untuk keluar berperang, maka keluarlah. Mana hadis ini, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan hijrah. Tak ada Nabi kabur, tak ada dah hijrah selepas pembukaan Mekah. Mana penafian daripada Nabi ni bukan hijrah, bukan tak ada hijrah. Bukan tak ada hijrah langsung, tapi Nabi menafikan dalam hadis ini tak ada hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebab Mekah sudah bebas daripada kesyirikan, sudah bebas daripada dijajah oleh orang kafir, daripada dikuasai oleh orang kafir. Sebab sebelum ni sebab apa diwajibkan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi berhijrah ke Madinah? Sebabnya negara Mekah dikuasai oleh orang Quraisy, oleh orang kafir Quraisy. Dikuasai oleh orang kafir Quraisy, orang Islam. Mana Nabi berdakwah selama 13 tahun, Nabi berdakwah mengajak orang kafir Quraisy, mengajak orang kepada agama Islam, tetapi sikit sahaja yang memeluk agama Islam ketika Nabi duduk di Mekah. Bahkan ramai sahabat-sahabat Nabi ramai sahabat Nabi yang ditindas, yang dipukul, yang dikhianati oleh orang kafir Quraisy. Ini semasa Nabi duduk Mekah. Antara sahabat yang dikatak oleh orang kafir Quraisy, diseksa oleh orang kafir Quraisy, iaitulah antaranya Bilal bin Rabah. Diletakkan batu yang sangat besar di atas perut dia oleh Umayyah bin Khalaf, tuan Tok Ngulu kepada Bilal bin Rabah. Tok Ngulu dia, tuan dia ambil batu yang besar tok atas perut Bilal, ugut Bilal, paksa Bilal supaya keluar daripada agama Islam. Tapi Bilal tidak mahu keluar daripada agama Islam. Bilal menyebut ahadun ahad, Allah Ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Esa. Dengan dipaksa diugut Bilal, Bilal tidak keluar daripada agama Islam, sehinggalah Bilal dibebaskan. Abu Bakar radhiyallahu an
yang membeli Bilal daripada Umayyah bin Khalaf. Kemudian Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah. Seterusnya sahabat Nabi yang lain diseksa. Antaranya Ammar bin, antaranya Yasir dan Sumayyah. Yasir dan Sumayyah ni anak hamba kepada Abu Jahal. Begitu juga anak dia Ammar ni anak Yasir. Begitu hamba kepada Abu Jahal. Abu Jahal bila tahu Ammar, Sumayyah dan Yasir ni masuk Islam, Abu Jahal menyeksa Sumayyah dan Yasir. Menyeksa, pukul Sumayyah dan Yasir. Seksa betul-betul, pukul Sumayyah. Kalau kamu tidak mahu menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu dak hina Muhammad, kalau kamu aku bunuhmu. Kalau kamu tidak memuliakan berhala Allah wal Uzza, aku bunuhmu, aku seksamu. Tetapi Sumayyah dan Sumayyah dan Yasir, Sumayyah dan suami dia Yasir tidak berganjok daripada Islam. Walaupun diseksa oleh Abu Jahal, tidak berganjok daripada Islam, sehinggalah Abu Jahal membunuh dua orang ni. Sumayyah dan Yasir dibunuh oleh Abu Jahal. Dan Nabi mengatakan dua orang ni orang yang pertama kali mati syahid di dalam Islam. Dan Nabi menjanjikan Sumayyah dan Yasir adalah ahli syurga, pertama kali mati syahid dalam Islam. Dan dia ni Nabi menjanjikan dia ni di kalangan ahli syurga. Manakala Ammar, anak Yasir, anaknya Yasir dipukul kok, diseksa oleh Abu Jahal, dikatuk oleh Abu Jahal, diugut oleh Abu Jahal, sehinggalah terpaksa Ammar bin Yasir tak kuat. Mana Ammar bin Yasir kena katuk semua, kena seksa semua dari Abu Jahal, sehinggalah Ammar bin Yasir terpaksa melafazkan ucapan kufur. Mana Abu Jahal hukum dalam mudah ucap kalimah kufur, aku bunuh, kepacur tukokmu. Lalu Ammar bin Yasir mengucapkan kalimah kufur, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan, memuji berhala Allah wal Uzza. Lepas tu Ammar pun dibebas. Lepas puji berhala dia, hina Nabi, Ammar bin Yasir dibebaskan. Ammar bin Yasir menangis sebab terpaksa mengucap kalimah kufur. Kalau tidak mengucap kalimah kufur, dia dibunuh oleh Abu Jahal. Lalu Ammar bin Yasir menyesal, menangis menyesal. Dan Ammar bin Yasir terus bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beritahu kepada Nabi, dia sebut tentang kalimah kufur, dia dipaksa oleh Abu Jahal. Lalu Nabi membacakan ayat kepada Ammar bin Yasir, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana walau dia hati mulut saja melafazkan kalimah kufur, sebab kena paksa dia orang, kena ugut dia orang, dia mengucapkan kalimah kufur. Kalau ada ucap kalimah kufur, dia kena bunuh, dia kena seksa, dia kena hilang nyawa. Maka dia terpaksa mengucapkan kalimah kufur, tetapi hati dia tenang, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hal. Kalau hati dia ni, hati kelek-kelek kau, hati dia ni percaya kepada kufur, luaran dia. Masalah ni ialah luaran dia beriman, kata pada zaman orang munafik lah. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, ramai orang munafik di Madinah. Antaranya ketua munafik Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bila Nabi masuk masjid, Abdullah bin Ubay sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Ubay kata, ikutlah orang ni, dia ni Nabi yang betul, Nabi yang benar. Macam-macam Abdullah bin Ubay puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni Rasulullah betul-betul ikut dia ni. Lalu tiap-tiap kali Rasulullah masuk masjid, Abdullah bin Ubay puji Nabi.
Lalu ketika pada satu hari itu, bila Nabi masuk masjid, Abdullah bin Ubay nak puji Nabi. Lalu sahabat Nabi terik baju Abdullah bin Ubay. Sahabat Nabi terik baju Abdullah bin Ubay, suruh Abdullah bin Ubay duduk. Lalu sahabat Nabi kabar cakap hari itu depan, jangan puji hari itu depan Nabi. Sedangkan mu pun tidak percaya kepada Nabi. Sebab apa mu nak puji Nabi? Mu tak percaya kepada Nabi. Dalam peperangan Uhud, mu lari bawa 300 orang. Dalam peperangan Uhud, lari daripada peperangan Uhud tinggal 700 orang. Daripada 1000 tinggal 700 orang. Mu tak layak puji Nabi SAW. Sahabat Nabi teruk. Sahabat Nabi terik lalu jumpa Abdullah bin Ubay supaya duduk. Lalu antara ciri-ciri munafik, luaran saja beriman, kabar luar saja beriman, kabar Nabi itu adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah, tetapi dalam hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya begitulah. Nak kabarnya dekat Mekah, antara sahabat Nabi yang ditindak lagi ialah Qabbah bin Al-Araq. Qabbah bin Al-Araq ni adalah tukang besi. Tukang besi, lalu orang kafir ambil besi panah. Orang kafir ambil besi panah, letak atas belakang Qabbah bin Al-Araq sehingga berbekas. Mana bekas belakang Qabbah bin Al-Araq. Dan banyak lagi sahabat Nabi yang ditindak pada ketika Nabi duduk, pada ketika Nabi dan para sahabat Nabi duduk Mekah. Dan orang kafir tak berani tindak Nabi, tak berani kacau Nabi SAW. Orang kafir ni berani maki Nabi je. Sebab Nabi pada ketika itu dipelihara oleh Abu Talib. Abu Talib pelihara Nabi SAW, sehingga kan orang kafir nak tukar Nabi dengan orang dia, dengan kaum dia. Sehingga orang puak dia. Orang kafir Quraisy nak tukar orang dia dengan Nabi SAW. Cakap dengan Abu Talib, berbicara dengan Abu Talib, nak tukar dua orang. Mu ambil orang ni, mu ambil orang aku ambil Nabi, aku ambil Muhammad untuk aku nak bunuh Muhammad SAW. Sebab Muhammad ni membawa pecah belah, merosakkan adik-beradik, pak dara jadi balah, pak dara jadi balah dengan anak dara, adik-beradik jadi balah dengan adik lelaki, abang jadi balah dengan adik. Bila mari Muhammad ni mari balah lagi. Sebelum datangnya Muhammad ni tak balah lagi. Orang kafir Quraisy kata, bila dah mari Muhammad, balah pak dara dengan anak dara balah, abang dengan adik balah, ayah dengan anak balah, maka berikan kepada aku Muhammad untuk aku bunuh Muhammad ni. Lalu Abu Talib menolak tawaran orang kafir Quraisy. Abu Talib mengatakan, ini tawaran yang paling buruk sekali. Mu suruh aku beli. Abu Talib mengatakan, mu suruh aku beli anakmu, mu nak ambil anak aku, anak dara aku untuk dibunuh. Ini tawaran yang paling buruk sekali, kata Abu Talib. Abu Talib tetap mempertahankan Nabi sehingga Abu Talib mati. Abu Talib mempertahankan Nabi SAW. Ada riwayat yang lemah mengatakan Abu Talib masuk Islam. Ceritanya Abbas Kabar dia dengar Abu Talib memeluk Islam, mengucap 2 kalimah syahadat, tetapi Nabi tak dengar. Abbas kabar kepada Nabi bahawa Abu Talib masuk Islam, bahawa Abu Talib mengucap 2 kalimah syahadat, tetapi Nabi kabar kepada Abbas, aku tak dengar Abu Talib masuk Islam, Abu Talib mengucap 2 kalimah syahadat. Pandangan yang lemah mengatakan Abu Talib masuk Islam dengan kata-kata Abbas tu. Pendapat yang sahih, hadis yang sahih mengatakan Abu Talib tidak masuk Islam, mati dalam keadaan kafir. Tapi Abu Talib disebut di dalam hadis azab di dalam neraka rendah.
Dan mana letak bara api, mana letak bara api tapak kaki tu sehingga menggelegok otak tu, azab yang paling rendah sekali lah. Mana kepada Abu Talib sahaja, mana disebut dalam hadis Nabi SAW, letak bara api ke tapak kaki sehingga menggelegok otak. Nak kau ringan dah, paling ringan dah, tapi tak bara api neraka tegak otak. Tu azab yang paling ringan kali bagi ahli neraka. Dan mana apabila ditindah, mana apabila orang Islam ditindah, lalu Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah, dan bila berhijrah ke Madinah dapatlah menegakkan negara Islam. Dekat Mekah tak boleh menegakkan negara Islam sebab orang kafir halang. Orang kafir sekat. Bila berhijrah ke Madinah, orang Madinah sambut Nabi, orang Madinah terima Nabi, dan Nabi menegakkan buat negara Islam dekat Madinah. Dan seterusnya, apabila Nabi kata tidak ada hijrah selepas pembukaan Mekah, tidak ada hijrah selepas pembukaan Mekah, mana tidak ada hijrah selepas Nabi buka Mekah, tak ada hijrah dah, tak ada dah pahala hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila Nabi buka Mekah tu, banyaklah dekat Mekah tu, dekat Kaabah tu banyak berhala, berpuluh-puluh, dalam Kaabah tu banyak berhala, luar Kaabah tu banyak berhala, sehingga diruntuhkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Mana pahala hijrah tu tak ada, orang Nabi kata. Tapi hijrah tu ada. Pahala hijrah daripada Mekah ke Madinah selepas pembukaan Mekah tu tak ada. Tapi hijrah tu masih ada lagi. Nabi kata la tanqati'ul hijrah. Tidak terputusnya hijrah sehingga terputusnya taubat. Mana tidak terputusnya hijrah daripada kalau seseorang itu berada dalam negeri kafir. Contohnya dia duduk dalam negeri kafir. Negeri kafir itu tidak mengizinkan dia menunaikan ibadat solat. Tidak mengizinkan dia, orang kafir dan duduk dalam negeri kafir, dia ni orang Islam. Dia orang kafir tak izin dia menunaikan ibadat solat, kaca ibadat sembahyang dia, kaca ibadat puasa dia. Bila dia nak buat ibadat kena kaca semua, dia orang kafir, maka wajib ke atas dia berhijrah ke negara orang Islam. Begitu juga ulama mengatakan lagi apabila seseorang itu mampu untuk menegakkan agama Islam. Bila dia duduk dalam negeri kafir, dia mampu untuk berdakwah kepada agama Islam, ajak orang kepada agama Islam, dan tidak ada orang bantu dia, tidak ada orang halang dia. Bila dia berdakwah kepada agama Islam, maka dia boleh duduk situ. Bila dia boleh duduk dalam negeri kafir berdakwah kepada agama Islam, bila orang kafir tak kaca dia. Apabila orang kafir kaca dia nak berdakwah kepada agama Islam, dia nak ajak orang kepada agama Islam, nak ajak orang saja, nak berdakwah saja, tiba-tiba orang kafir kaca, orang kafir halang, maka hijrah wajib ke atasnya. Kalau dia mampulah, kalau dia mampu hijrah ke negeri Islam, sebab orang kafir kaca dia untuk berdakwah kepada agama Islam, orang kafir kaca, hijrah wajib ke atas dia, hijrah ke negeri Islam. Antaranya hijrah tepat. Mana tepat tu kena kaca semua dia orang kafir. Bila dia buat ibadat tempat tu, orang kafir kaca, orang kafir halang, maka wajib ke atasnya berhijrah ke tempat lain kalau dia mampu berhijrah. Seterusnya hijrah, mana Nabi kata tidak terputus hijrah sehingga terputusnya taubat. Hijrah daripada melakukan maksiat kepada tak melakukan maksiat.
hijrah daripada dulu kita meninggalkan sembahyang makmum, kita buat dosa, kita tinggal sembahyang, kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, kita nak berhijrah, maka kita berhijrah daripada dok sembahyang kepada sembahyang, daripada dok puasa kepada puasa, daripada mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah kepada tidak mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah tidak terputus. Yang tak boleh dan boleh pahala hijrah itu. Yang tak boleh pahala ni tak adilah. Hijrah tidak, hijrah daripada Mekah ke Madinah, sebab Mekah dikuasai oleh orang Islam, dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuka dah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fadilat hijrah daripada Mekah ke Madinah tak ada dah. Dan Nabi mengatakan lagi, wala tanqati'ut taubah, dan tidak terputusnya taubat, tidak terputusnya taubat sehingga keluarnya matahari dari arah barat. Bila dah matahari keluar dari arah barat, maka taubat terputus. Orang kalau matahari dah keluar dah dari arah barat, tiba-tiba baru nak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa tu baru nak masuk Islam, masa tu baru nak mengucap 2 kalimah syahadat, Islam dia tidak diterima. Kafir situlah ketika matahari terbit dari arah barat. Ataupun dia Islam dah, tetapi dia banyak melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba matahari terbit dari arah barat, masa tu baru nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, nak bertaubat daripada dosa zina, daripada dosa judi, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi taubatnya tidak diterima, kenapa nyawa nak sampai ke halqah? Sekiranya nyawa seorang nak sampai ke halqah, sikit lagi nak keluar roh daripada jasad kita, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat sebelum nyawa sampai ke halqah dan sebelum matahari naik dari arah barat, barulah Allah Ta'ala terima taubat kita. Dan seterusnya Nabi kata lagi, walakin jihad wa niyah, tetapi jihad, tetapi yang ada selepas itu, mana tetapi yang ada ialah jihad dan niat, mana tetapi yang ada selepas hijrah daripada Mekah ke Madinah tu, tapi yang ada selepas dia ialah jihad dan niat, mana seruhan selepas itu ialah jihad dan niat yang soleh, niat yang baik untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan niat nak molek, niat yang nak molek, niat apa-apa pun, niat yang baik, niat niat yang baik untuk berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Jangan niat nak tunjukkan ni orang, nak niat berjihad, niat berperang, niat nak tunjuk berani, niat nak tunjuk hebat, maka dok jadi jihad, tidak boleh pahala jihad. Allah Ta'ala dok terima jihad yang kerana nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Pergi perang bukan kerana Allah Ta'ala, tapi niat kerana nak tunjuk ke orang, kerana nak tunjuk aku gagah, kerana nak tunjuk aku berani, maka perangnya tidak, Allah Ta'ala tak terima pahala, Allah Ta'ala tak bagi pahala. Begitu juga amalan ibadat solat, zakat, apa lagi, beri sumbangan kepada orang. Kalau niatnya tak molek, Allah Ta'ala tidak menerima amalan dia. Mestilah niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi kata, wa izastunfirtun fanfiru, apabila kamu diminta untuk keluar berperang, maka keluarlah. Yakni maksudnya apabila pemerintah, ketua kerajaan mengerahkan kamu, suruh rakyat-rakyatnya berjihad pada jalan Allah Ta'ala, maka wajib ke atas rakyat, wajib ke atas rakyat dia, wajib ke atas semua orang, wajib keluar berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu jihad menjadi fardu ain ke atas umat Islam, bukan jadi fardu kifayah. Bila kerajaan, bila ketua kerajaan suruh rakyat dia berjihad pada jalan Allah Ta'ala,
suruh tolong orang Islam di Palestin. Orang Palestin kena serang dia orang Yahudi. Kena khianat. Tanah air dia dikhianati, dirampak oleh orang Yahudi. Kerajaan suruh perang menentang orang-orang Yahudi di Palestin. Wajib ke antara ayat-ayat kena pergi perang. Fardu ain. Wajib alaihim an yanfiru. Sebab ulama mengatakan tidak boleh ketinggalan. Mana seorang pun tidak boleh ketinggalan. Kerana bila kerajaan zori perang, seorang pun tidak boleh ketinggalan. Tidak boleh ketinggalan daripada jihad, malaikat kerana keuzuran, malaikat kerana buta ke, kerana sakit ke, tak apalah. Kalau tidak ada uzur, tidak ada ketinggalan, seorang pun wajib kata orang tu kena pergi jihad menentang orang kafir. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardi araditun bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'azzibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadughuhu syai'a. Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apa hal kamu ni apabila dikatakan kepada kamu infiru fi sabilillah, keluarlah berperang pada jalan Allah Ta'ala. Tetapi bila ketua kerajaan, bila ketua suruh arahkan kamu berperang pada jalan Allah Ta'ala, kamu seperti terpaut, merasa berat, terpaut ke bumi, merasa sangat keberatan. Bila ketua suruh jihad, kamu merasa berat, kamu rasa darah, kamu rasa malas nak pergi berjihad pada jalan Allah Ta'ala, kamu tidur dan macam-macam lah alasan yang diberikan bila ketua kerajaan suruh pergi jihad. Araditun bil hayani, ayat ni menunjukkan wajib. Bila ketua kerajaan suruh pergi jihad, wajib ke antara ayat kena pergi jihad pada jalan Allah Ta'ala. Araditun bil hayatid dunya, apakah kamu lebih senang? Kamu lebih senang dengan kehidupan dunia daripada kehidupan di hari akhirat. Maka fama mata'ul hayatid dunya, padahal kesenangan kehidupan di dunia dibandingkan dengan kebahagiaan di hari akhirat adalah sedikit sangat. Ini nak banding kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, sikit sangat kehidupan dunia. Bahagia yang kalau bahagia pun atas dunia, bahagia sikit sangat. Nak banding kebahagiaan pada hari akhirat kelak. Mana kebahagiaan di hari akhirat kelak syurga. Allah Ta'ala bagi syurga kepada orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Syurga yang besar berlipat kali ganda, besar daripada bumi lagi. Mana antaranya syurga Aden. Nabi kata syurga Aden ni, malaikat Jibril pernah melancong selama 500 tahun. Malaikat Jibril melancong dalam syurga Aden ni, tetapi separuh syurga saja, 500 tahun, separuh syurga saja malaikat Jibril dah melancong, separuh lagi tidak dah melancong. Nak khabar betapa besarnya syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan lagi, illa tanfiru yu'azzibkum, jika kamu tidak berangkat ke medan perang, yu'azzibkum azaban aliman, Allah Ta'ala menazabkan kamu dengan azab yang pedih. Dan Allah Ta'ala tukar kaum yang lain daripada kamu. Jika kaum Arab tidak mahu berjuang menegakkan Islam, tidak mahu berjuang menentang orang-orang kafir, Allah Ta'ala tukar kaum yang lain daripada Arab. Allah Ta'ala tukar kaum Melayu. Kalau kaum Melayu tidak berjuang menegakkan Islam, tidak berjihad menentang orang-orang kafir, kalau kerajaan suruh, kalau ketua suruh, maka Allah Ta'ala tukar kaum lain, kaum Kurdis. Imam Muslim dan Imam Bukhari itu bukan
kalangan orang Arab. Mana Bukhari apa? Bukhari, Imam Bukhari yang menulis hadis sahih, yang menulis apa kitab sahih tu. Kitab sahih meriwayatkan hadis-hadis sahih. Imam Bukhari orang Bukhara, orang tak ingat orang bukan Arab lah, orang bukan Arab, Bukhara, orang Muslim pun bukan orang Arab, dan Imam Tirmizi pun perawi hadis, periwayat hadis tergolong di kalangan orang yang bukan Arab. Ada juga orang Arab, tapi nak kabur iman yang hebat-hebat antara Bukhari dan Muslim, antara ulama bukan bangsa Arab. Allah Ta'ala tukar kaum lain daripada kamu untuk berjuang menentang orang kafir. Kalau kamu tidak mahu menentang orang kafir, wala tadghuhu syai'a, dan wala tadghuhu syai'a, dan tidak memberi mudarat kepada Allah sesuatu pun, dan mereka tidak memberi mudarat kepada Allah sesuatu pun. Mana ayat ini mengatakan, ayat ini menunjukkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahawa jihad adalah fardu ain bila kerajaan suruh keluar berjihad. Yang kedua, ulama mengatakan apabila negeri kita ni dikepung oleh musuh. Mana musuh nak kepung negeri kita, macam Palestin. Orang Yahudi merampas tanah air Palestin. Orang Yahudi rampas tanah air Palestin, khanak orang Palestin, seksa orang Palestin, tembok orang Palestin, dan macam-macam. Wajib ke atas orang Palestin mempertahankan tanah air dia. Menjadi fardu ain ke atas orang Palestin mempertahankan tanah air. Tak ada sunat-sunat dah. Fardu ain ke atas orang Palestin menentang orang-orang Yahudi yang nak mencerobohi tanah air dia. Bukan sunat. Itulah orang Palestin perang dengan batu, perang dengan senapan, walaupun batu perang juga dengan orang Yahudi. Sebab fardu ain ke atas dia mempertahankan tanah air dia. Dan Yahudi akan berkubur di akhir zaman. Mana Yahudi akan berkubur. Nabi kata la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam membunuh orang-orang Yahudi. Tak akan berlaku kiamat sehingga orang Yahudi kena bunuh di orang Islam semua sekali. Sehinggalah Nabi kata ada dalam hadis, hatta yaqtabi al-yahudi min wara al-hajar was-sajar. Sehinggalah orang Yahudi bersembunyi, nusuk di belakang pokok, di belakang batu dan pokok. Orang Yahudi nusuk, nak lari daripada orang Islam, nak lari daripada dia kena bunuh orang Islam. Lalu batu dan pokok bersuara. Batu pokok berbunyi, ya Muslim, wahai orang Islam, ini Yahudi di belakang aku, di belakang aku. Pokok berbunyi, pokok kabur, ni orang Yahudi duduk belakang aku ni. Batu berbunyi, ni orang Yahudi duduk belakang aku ni. Mari, ta'al, mari. Faqtuluhu, maka bunuhlah orang Yahudi ni. Illa raqaq, malaikan pokok raqaq. Pokok raqaq ni ada di Palestin, ada orang Yahudi pakat tanam pokok raqaq dia dekat Israel itulah. Tanah raqaq tu dia pakat tanam pokok raqaq, kerana pokok raqaq ni adalah pokok Yahudi. Mana pokok Yahudi saja, bila orang Yahudi bersembunyi di sebalik pokok raqaq, pokok tu tak bunyilah sebab pokok Yahudi. Kalau pokok lain, batu orang Yahudi bersembunyi di sebalik pokok lain, di sebalik batu lain, pokok berbunyi, batu berbunyi, belakang aku ni orang Yahudi, mari bunuh orang Yahudi. Ini tak akan berlaku kiamat ni. Mana orang Yahudi tak kena bunuh ni. Mana akan berlaku kiamat bila orang Yahudi dihapuskan oleh orang Islam, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Yahudi ni bahasa yang paling teruk, bahasa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa yang Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, jalan yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai ke atas mereka. Jalan orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka, jalan Nabi-Nabi, jalan orang yang benar, jalan orang yang mati syahid, jalan orang-orang yang soleh, tu jalan orang yang Allah Ta'ala beri nikmat ke atas mereka. Ditafsirkan oleh ayat-ayat lain. Dalam ayat
Al-Quran yang lain mentafsirkan ayat dalam surah Fatihah. Dan Allah Ta'ala kata lagi, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai ke atas mereka. Ulama tafsir mengatakan orang yang dimurkai ialah orang yang dimurkai oleh Allah ialah orang Yahudi. Orang Yahudi bangsa yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala, sebab orang Yahudi banyak bunuh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Antara nabi yang dibunuh ialah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lari daripada orang Yahudi. Orang Yahudi kejar Nabi Zakaria, nak bunuh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dikurniakan oleh Allah mukjizat membelah pokok. Belah pokok, kemudian Nabi Zakaria nusuk dalam pokok. Tiba-tiba orang Yahudi cang juga. Macam mana dia cang Nabi Zakaria duduk dalam pokok? Mana baju Nabi Zakaria tubik sikit daripada pokok tu. Lalu orang Yahudi menggergaji pokok, terbelah dua jasad Nabi Zakaria alaihi salam. Seterusnya Nabi Yahya dibunuh, dipancung tekok, pacung oleh orang Yahudi. Kemudian Nabi Isa nak dibunuh oleh orang Yahudi. Nabi Isa tidak berjaya dibunuh oleh orang Yahudi. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diangkat ke langit. Sehinggalah orang yang kena bunuh tu bukan Nabi Isa. Orang yang diserupakan rupa Nabi Isa. Wa ma salabuhu wa ma qatalu. Allah Ta'ala mengatakan mereka tidak mensalib Nabi Isa dan mereka tidak membunuh Nabi Isa. Malaikat orang yang diserupakan rupa Nabi Isa saja yang dibunuh. Sebab orang yang diserupakan rupa Nabi Isa itu ialah anak murid Nabi Isa. Tetapi dia ni munafik, berpura-pura Islam, berpura-pura mengikut Nabi Isa alaihi salam, menjadi tali baru kepada orang-orang Yahudi, kabur kepada orang Yahudi tempat persembunyian Nabi Isa alaihi salam. Maka oleh sebab itulah, sebab dia munafik, dia berpura-pura Islam, berpura-pura beriman kepada Nabi Isa, Allah Ta'ala balas dengan menyerupakan rupa Nabi Isa. Allah Ta'ala balas dengan dia ni diserupakan rupa Nabi Isa. Orang yang dibunuh dia lah, bunuh dia kalau bunuh Nabi Isa alaihi salam. Nak kabur jahat sangat Yahudi ni. Banyak lagi saya dah ingat, banyak lagi nabi-nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Dia kabur bangsa Yahudi ni bangsa yang paling mulia. Mulia macam mana? Mulia bangsa dia lah yang banyak bunuh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Mulia macam mana? Tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang Yahudi ni bila Nabi dia menunggu, orang Yahudi ni menunggu kedatangan Nabi. Mana orang Yahudi dia baca dalam kitab Taurat, Nabi akhir zaman akan lahir di Madinah. Nabi akhir zaman akan lahir di Madinah, akan berhijrah ke Madinah. Nabi akhir zaman dibaca dalam kitab Taurat akan berhijrah ke Madinah. Sebab itulah orang Yahudi menunggu Nabi akhir zaman dekat Madinah. Menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Bila Nabi Muhammad datang ke Madinah, orang Yahudi nak beriman, tak mahu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad di kalangan bangsa Arab, bukan di kalangan bangsa Yahudi. Orang Yahudi ni berbangga sebab bangsa dia ni Nabi banyak, di kalangan dia ni ramai Nabi-Nabi. Bangga dengan Nabi ramai. Bangga buat apa? Dialah bangsa yang bunuh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Bangga buat apa? Nabi ramai. Bangga pun dah Nabi ada membunuh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi mari, tak beriman dengan Nabi, iri hati, dendam, nak marah dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala lantik Nabi di kalangan bangsa Arab, bukan di kalangan bangsa Yahudi. Ramai Nabi orang Yahudi kena hina dah. Antara Yahudi Bani Quraizah, bila orang Yahudi mengkhianati, orang Yahudi mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW, Yahudi Bani Quraizah, sehinggalah Nabi memutuskan, bukan Nabi memutuskan, Nabi minta Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az memutuskan hukum kepada orang Yahudi Bani Quraizah.
Lalu Sa'ad bin Mu'adz memutuskan hukum bahawa orang Yahudi dibunuh. Orang Yahudi yang balik dicek seorang-seorang orang Yahudi. Kalau balik, kalau ada bulu dah, kena bunuh. Kalau kanak-kanak ditawan, orang puan ditawan. Zaman Nabi dah dihina dah oleh orang Yahudi. Kenapa dihina dah orang Yahudi? Dihina dah oleh Nabi SAW. Mana orang Yahudi tak tepat, tidak ada tempat merempak. Dan sekarang ni merampah tanah Palestin. Duk rapah tanah orang. Sebab itulah orang Palestin berperang mempertahankan tanah air. Wajib ke atas orang Palestin kena bertahankan tanah air daripada dicerobohi oleh orang Yahudi. Dia perang, kalau mati jahit, masuk syurga insya-Allah. Seterusnya yang kedua kita sambung. Al-Mawdi'ah yang ketiga, antara jihad menjadi fardu ain. Jihad menjadi fardu ain apabila musuh, kita berhadapan dengan musuh. Kita duduk dalam barisan saf. Duduk dalam barisan saf nak perang dah. Depan kita ada musuh Islam. Duduk dalam barisan musuh dah, tiba-tiba kita lari. Bila kita berdepan dah dengan musuh dalam barisan saf dah, depan kita ada musuh, jihad pada ketika itu menjadi fardu ain. Tidak boleh berpaling lagi. Tak boleh lari, tidak boleh berundur ke belakang. Malaikat ada tipu muslihat. Malaikat kalau nak berundur ke belakang, nak cari strategi, nak tipu musuh, nak tipu musuh, nak kecek musuh. Sebab Nabi kata dah dalam satu hadis, al-harbu qid'ah, peperangan itu tipu daya. Boleh tipu daya, boleh berhelah dengan musuh. Kalau nak tujuan nak berundur tu, nak menipu musuh, itu dibolehkan oleh Islam. Kalau berundur nak lari ke rumah, nak tidur takut daripada musuh, itu tidak dibenarkan sama sekali. Kena hadap musuh, kena lawan habis-habisan musuh Islam. Sebab Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu iza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitali aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masyir. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang kafir, bila bertemu dah dengan orang kafir, duduk dalam barisan saf dah, depan kita orang kafir, maka Allah Ta'ala mengatakan apabila kamu bertemu dengan orang kafir, zahfan, yang datang menyerang kamu, wala tuwalluhumul adbar, janganlah kamu berpaling undur. Jangan paling undur nak balik ke rumah, nak makan nasi, nak lari daripada musuh. Undur nak cari strategi, nak tipu musuh, itu dibolehkan. Allah bolehkan. Ataupun undur nak cari kekuatan, nak tambah awak-awak lain, nak musuh ramai di depan kita berundur nak cari orang lain, nak cari pasukan-pasukan lain, nak menguatkan pasukan kita untuk menentang musuh. Itu dibolehkan oleh Islam. Undur nak lari ke rumah, itu tidak dibolehkan. Wa man yuwallihim, barang siapa yang berpaling undur, berpaling undur di waktu itu, kecuali kerana tipu muslihat perang. Tipu muslihat perang dibenarkan undur. Atau hendak bergabung dengan pasukan muslimin, sebab orang kafir ramai sangat, dia undur nak bergabung dengan pasukan muslimin yang lain, maka sesiapa yang undur yang tidak ada sebab ni, maka dia yang berpaling undur itu dimurkai Allah, dan tempatnya nanti wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat orang yang berundur lari. Bila musuh duduk depan, dia lari undur, diundur ke belakang takut kepada musuh-musuh Islam. Tempatnya neraka jahannam dan seburuk-buruk tempat. Nabi Allah Ta'ala kata nak kata fardu ain,
Bila kita berdepan dengan musuh, wajib kena tang musuh, kena lawan musuh habis-habisan. Ni antara jihad menjadi fardu ain tepat-tepat masa-masa yang yang menyebabkan jihad menjadi fardu ain ke atas umat Islam. Saya rasa cukuplah. Sekadar pada malam ini minta maaf banyak-banyaklah. Kalau ada salah dan silap minta maaf banyak-banyak. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.